أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat ini, kebiasaannya pada setiap hari Jumaat, kalau di Selangor ataupun di Kuala Lumpur, akan ada sesi tazkirah sebelum daripada solat Jumaat. Jadi untuk menggantikan ataupun kita kata untuk masih lagi meneruskan perkara-perkara yang baik, iaitu tazkirah sebelum Jumaat. Jadi saya rasa pada petang ini ataupun sebelum Jumaat, sebelum waktu Jumaat ini, saya ingin memberikan tazkirah sedikit berkenaan tentang perkara yang telah saya nyatakan di dalam tajuk, iaitu tiga perkara yang wajib dilakukan oleh seseorang yang apabila telah melakukan dosa. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan dosa? Dosa ialah perkara ataupun perbuatan yang dilakukan yang menyalahi akan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya disertai dengan balasan. Balasan sama ada balasan itu balasan di dunia maupun di akhirat. Itu yang dimaksudkan dengan dosa. Maksudnya segala perbuatan yang dilakukan dan harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk membalas sama ada di dunia maupun di akhirat. Maka dosa itu terbahagi kepada dua. Pertama, dosa besar. Yang kedua ialah dosa kecil. Dosa besar ialah, maksud dosa besar ialah segala perbuatan yang dilakukan dan balasan itu ditentukan sama ada di dunia ataupun di akhirat. Contoh, dosa besar ialah berzina. Maka hukuman bagi berzina bagi mereka yang belum berkahwin adalah 100 sebatan. Maka dinyatakan di situ adalah hukuman. Maka ia termasuk di dalam, ataupun tidak dinyatakan hukuman di dunia, tetapi dinyatakan hukumannya di akhirat. Contohnya ialah mengumpat, sebagai contoh. Mengumpat. Walahu azab. Contohnya ada ayat lain, walahu azabun alim. Dan bagi mereka ialah azab yang pedih, contohnya. Maka itu menunjukkan kepada dosa besar. Manakala dosa kecil adalah segala perbuatan yang tidak dinyatakan hukumannya secara tertentu, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Maka contohnya adalah membuang masa. Sesungguhnya Allah Subhanahu Taala melarang daripada manusia membuang masa. Tetapi anda kata perbuatan tersebut dilakukan, maka ia dikira sebagai dosa kecil kerana tidak dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah akan hukuman bagi mereka yang membuang masa. Sebab itulah saya katakan tadi bahawasanya ada perkara-perkara yang perlu kita fahami dengan betul, supaya tidak tersalah sangka. Tidak tersalah sangka dalam menentukan hukuman. Menentukan hukuman. Okey. Itu ialah mengenai ataupun pembahagian dosa. Okey, seterusnya apabila seseorang itu melakukan dosa, tak kira sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Tetapi fokus kita pada hari ini, fokus saya pada hari ini ialah untuk menunjukkan tiga perkara asas yang wajib dilakukan apabila mereka itu melakukan dosa-dosa besar. Okay. Yang pertama, apabila seorang itu melakukan dosa besar, maka sewajibnya mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara pertama. Perkara pertama ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar taubat. Sebagai contoh, seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dalam surah Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar taubat. Jadi ini merujuk kepada taubat yang sebenar-benarnya. Maka digariskan oleh para ulama, sebagai contoh Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin,
bahawasanya taubat itu dilaksanakan dengan 3 perkara asas jika tidak melibatkan manusia. Pertama ialah menyesal, menyesal di atas perbuatan maksiat. Yang kedua ialah berhenti daripada perbuatan maksiat. Yang ketiga berazam tidak akan melakukan lagi perbuatan maksiat tersebut. Jika berkait dengan manusia, tambah satu lagi ialah dengan meminta maaf di atas segala perbuatan yang telah dilakukan seorang itu berbuat maksiat. Yang kedua, apabila seorang itu telah berbuat dosa ataupun maksiat, maka sewajibnya ataupun sewajarnya bagi mereka ialah melakukan solat sunat taubat. Dan solat sunat taubat juga istighfar. Ini adalah perkara yang asas yang mana seperti mana yang kita lihat di dalam kitab-kitab lama bahawasanya terdapat solat sunat taubat, istighfar dan lain-lain. Itu merujuk kepada bagaimana kita berkehendaknya kita untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita telah melakukan dosa. Dan Nabi SAW sendiri pun meriwayatkan dalam sebuah hadis bahawasanya baginda juga sentiasa bertaubat istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada satu riwayat mengatakan 70 dan satu riwayat mengatakan 100 kali setiap hari setiap malam. Setiap hari dan malam 100 kali Nabi beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi perlu kita ingat, istighfar dan juga solat taubat itu belum menyatakan taubat. Taubat yang sebenarnya yang disebutkan tadi ialah dengan menyesal, meninggalkan perkara maksiat dan berazam, itu nama taubat. Manakala solat-solat taubat dan juga istighfar itu ialah ke arah untuk pelaksanaan itu. Itu ialah perkara yang perlu kita faham betul-betul supaya kita tidak tersilap. Sebab ada orang kata bahawasanya taubat itu istighfar. Itu salah. Taubat itu bukan istighfar. Istighfar itu bukan taubat. Itu adalah sebahagian daripada pelaksanaan taubat. Yang ketiga, perkara yang terakhir apabila seorang itu melakukan dosa. Apa yang perlu dilakukan ialah dengan banyak melakukan perkara-perkara ibadat sunat. Sunat contoh sentiasa banyak berselawat ke atas Rasulullah SAW. Kerana satu selawat yang kita baca, maka Allah berselawat ke atas kita sebanyak 10 kali. Dan para ulama berkata yang dimaksudkan dengan 10 kali itu ialah antaranya ialah mengampunkan dosa-dosa kita. Apatah lagi disebut di dalam Al-Quran surah An-Nisa, dan ianya telah diceritakan bagaimana seorang badui, seorang Arab datang ke makam Rasulullah SAW dengan perasaan ataupun tidak bertaubat, bertaubat dan meminta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu dia telah pernah bercerita pada saya pada masa dahulu. Dia berkata tentang seorang yang rajin bersolat kepada Rasulullah SAW, tetapi dia juga merupakan seorang yang banyak melakukan dosa. Maka satu hari dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sufyan As-Sawri, Sufyan As-Sawri satu masa dia melaksanakan ibadah haji dan dia melihat seorang pemuda sedang bertawaf, dan di mana-mana saja perkara ibadat yang dilakukan ialah dengan mengucapkan selawat. Maka dia bertanya kepada pemuda tersebut, adakah kamu tidak tahu akan doa-doa lain ataupun ibadat-ibadat lain? Maka dia jawab, siapa awak wahai orang dewasa? Dia kata wahai orang tua lah. Maka dia jawab, aku Sufyan As-Sawri. Maka bila mendengar bahawa nama Sufyan As-Sawri, maka dia kata, kalau bukan Tuhan adalah Sufyan As-Sawri, maka aku akan marah kamu. Maka dia katakan, ceritanya begini, bahawasanya pada satu masa dahulu aku seorang ayah, dan apabila ayah aku telah meninggal dunia, maka jasadnya bertukar menjadi warna hitam. Maka pada seketika aku hendak menguruskan jenazah. Pada malam itu aku tertidur, maka aku melihat bahawasanya datang seorang pemuda yang cantik dan juga bersinar akan fizikalnya dan juga nur daripadanya. Maka dia pun datang, lalu mengusapkan jasad ayahku. Maka tubuh ayahku tersebut bertukar menjadi warna putih. Maka menjadi warna putih dan juga berseri-seri semula. Maka aku bertanya kepada beliau, siapa Tuan? Maka dia jawab, aku ialah Muhammad Rasulullah.
ayah kamu ini ialah seorang yang rajin berselawat masa dia hidup dahulu, maka dengan syafaat ini maka aku datang untuk memberi syafaat pada beliau. Maka selepas itu aku pun tersedar daripada tidurku dan aku melihat bahawasanya jasad ayahku telah bertukar daripada warna hitam sebelum ini kepada warna putih dan lebih berseri daripada sebelum-sebelumnya. Jadi itulah dia kalau kita simpulkan perkara asas atau perkara-perkara yang boleh ataupun yang wajib dilakukan bagi seorang yang telah melakukan dosa, iaitu saya simpulkan pertama iaitu bertaubat pada Allah Subhanahu Taala dengan sebenar-benarnya. Yang kedua adalah dengan melakukan salat taubat dan juga beristighfar. Manakala yang ketiga ialah dengan menggantikan dengan ibadat sunat yang lain. Bagi contoh yang sebutkan tadi ialah selawat kata Rasulullah SAW. Bila ditanya manakah sirah ataupun lafaz selawat yang semolek-moleknya saya hendak nyatakan ataupun saya lapaskan, boleh belakang. Kalau anda kata kita tidak mengetahui, tidak tahu, hanya tahu satu saja, contohnya Allahumma salli ala Muhammad, telah memadai. Yang penting adalah selawat kepada Rasulullah SAW. Jadi cukup dahulu tazkirah saya yang pendek ini selama lebih kurang 11 minit. Dan insya-Allah pada masa-masa lain saya akan nyatakan lagi ataupun saya akan teruskan memberi tazkirah dan juga memberi peringatan bersama, terutamanya pada diri saya sendiri yang menyebabkan tazkirah ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua mendapat manfaat daripadanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.